Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Untuk video kali ini kita nak tengok satu game legenda, satu game yang sangat terkenal sebenarnya di antara Grandmaster yang bernama Nigel Short menentang Grandmaster Ian Timan. Baik, GM Nigel Short ni merupakan seorang Grandmaster yang berasal dari England. Dia ni sangat tersohor pada era 90-an dan telah pun berjaya memenangi kejuaraan British sebanyak 3 kali. Manakala lawan dia pula yang bernama Grandmaster Ian Timan merupakan seorang pencatur yang berasal dari Belanda. Macam Nigel Short juga, dia sangat famous seawal tahun 70 hingga 90-an dan telah memenangi banyak kejuaraan, termasuklah menjadi 9 kali juara kejuaraan Belanda. Bukan 3, bukan 6, tapi 9 kali. Banyak sangat trofi yang dia dapat. Tak tahu nak letak kat mana dah. Ada kat dapur lah, kat bawah bantal lah dan sebagainya. Okey, jadi hari ni kita nak tengok game antara Nigel Short yang bermain sebagai putih menentang Ian Timan yang bermain sebagai hitam pada tahun 1991. Jom kita tengok game ni. Putih bermula dengan E4. Kita ada knight F6. Hitam menyerang pawn di E4 dengan menggunakan knight. Nigel Short pawn ke E5 menyerang knight. Knight pergi ke D5 dan seterusnya kita ada D4. Kat sini kita ada Alekhine defense. Hitam meneruskan dengan D6. Putih knight F3. G6. Bishop C4 menyerang knight kat situ. Knight lari ke B6 sambil menyerang bishop dan bishop lari ke B3. Kita ada bishop ke G7, queen ke E2 dan seterusnya knight ke C6. Kat sini kedua-dua pemain membuat castling 0-0 dan seterusnya kita ada H3. Tidak membenarkan bishop hitam untuk datang ke G4 membuat pin kat situ. Hitam membuat gerakan A5 mengancam untuk datang ke A4 dan seterusnya mengancam untuk menyerang bishop di B3 kat sini. Nigel Short tidak membenarkan hal ini untuk berlaku. Dia tolak pawnnya ke A4 membuat halang membuat penghalang kat situ. Kita ada pawn D makan E5 dan seterusnya pawn D makan E5. Knight ke D4. Kalau korang tengok kat sini, knight ni sedang menyerang 3 piece yang berlainan iaitu knight, bishop dan juga queen. Dalam posisi ini Nigel Short mendapati bahawa dia punya bishop kat B3 ni sangat best kat diagonal tu. Jadi dia tak nak kehilangan bishop ni. Dia memutuskan untuk makan sahaja knight tu dengan knightnya dan seterusnya queen makan knight balik. Kita ada rook ke E1 menambah pengawal ke arah pawn yang berada di D5 ni sebab sedang diserang oleh bishop dan juga queen kat situ. Seterusnya hitam membuat tolakan pawn ke E6. Kita ada knight D2, knight D5 mengancam untuk masuk ke F4. Putih sememangnya tidak membenarkan hal itu berlaku. Dia membuat gerakan knight ke F6 membuka ruang bishop untuk mengawal petak F4 tersebut. Kemudian kita ada queen ke C5 dan seterusnya queen ke E4. Putih mengambil petak D4 ni dengan menggunakan queen-nya. Kalau kita tengok dalam posisi ni, queen ni sangat bagus duduk kat situ, sangat cantik sebab D4 ni merupakan satu petak yang kuat untuk meletakkan queen-nya. Oleh sebab itu hitam ataupun Ian Timan tak suka sangat hal ni, jadi dia gerakkan queen-nya ke B4, mencuba untuk buat exchange untuk tukarkan queen. Namun sudah semestinya Nigel Short tak nak lah benda tu sebab dia cakap queen dia best dekat D4. Oleh sebab itu dia block dengan menggunakan bishopnya. Bishop ke C4 kita ada kat situ. Hitam knight B6 sekali lagi menambah serangan ke arah bishop C4 tu. Tapi kat sini putih membuat tolakan pawn ke B3 sambil mengawal bishop tersebut. Putih cakap ataupun Nigel Short cakap kat sini dia tak kisah pawn dia menjadi double pawn asalkan queen dia masih berada di petak yang cantik kat situ. Jadi kita ada knight makan bishop C4 dan seterusnya pawn makan knight di C4 sambil membuat ancaman untuk bishop datang ke A3, membuat satu taktik yang dipanggil skewer kat situ. Oleh sebab itu hitam melarikan rooknya seawal mungkin iaitu rook ke E8 kita ada kat situ. Dan seterusnya
putih mengambil fail D dengan gerakan rook ke D1. Hitam seterusnya queen ke C5. Kita ada queen ke H4. Kalau kita tengok dalam posisi ni, idea Nigel Short membuat gerakan queen ke H4 ni adalah untuk bishop datang ke H6 untuk membantu serangan bishop ke G7, dan pada masa yang sama mungkin ingin meletakkan rooknya masuk ke kawasan pihak lawan dengan gerakan seperti rook ke D8 kat situ. Jadi kita ada B6 kat sini dan seterusnya bishop E3 menyerang queen di C5. Queen melarikan diri ke C6 dan kita ada bishop ke H6 seperti yang telah saya bagi tahu sebentar tadi. Putih ingin menghilangkan ataupun menukar bishop yang berada di G7 kat situ. Namun hitam tidak membenarkan hal itu untuk berlaku. Dia bishop ke H8 dan kita ada rook masuk ke D8. Kemudian bishop ke B7. Kalau korang perasan kat sini, hitam sebenarnya sedang membuat ancaman secara tidak langsung. Knight di F3 ni tidak boleh bergerak, sangat pasif kat situ. Sebabnya kalau knight tu bergerak ke tempat lain, pawn di G2 ni akan dimakan oleh queen dan seterusnya membuat checkmate lah. Jadi dalam posisi ini putih telah membuat gerakan rook A ke D1, memilih untuk membuat double rook, menambahkan lagi rook di file D. Kita ada bishop ke G7. Seterusnya rook ke D7 kat situ. Kita ada rook ke F8 mengawal pawn di F7 ni kalau ada sesuatu serangan kat situ. Putih memilih untuk makan bishop di G7 dengan menggunakan bishop dan kita ada king makan bishop. Kemudiannya dia menggerakkan rooknya ke D4 kat situ. Mungkin ingin membawa rooknya ke sebelah sini, mencuba untuk menyerang di sebelah king side. Hitam rook A ke E8 dan seterusnya queen ke F6 membuat check. King terpaksa lari ke G8 dan kita ada gerakan H4 ingin membuat tolakan pawn ke H5, ingin memecahkan kubu hitam kat situ dan membawa satu lagi rook untuk masuk menyerang. Oleh sebab itu hitam tak membenarkan hal ini. Semestinya dia membuat tolakan pawn ke H5. Dalam posisi ini kalau kita tengok, sebenarnya kedua-dua pemain sudah pun tidak mempunyai gerakan-gerakan yang cantik, yang bagus untuk dibuat. Bagi hitam, dia punya rook ni tak ada tempat yang bagus. Selain tu dia punya queen dan juga bishop ni sedang mengancam untuk membuat checkmate ke arah pawn di G7 kalau knight di F3 tu digerakkan. Jadi kesemua piece sebenarnya tak boleh nak bergerak ke mana-mana. Manakala bagi putih pula, kalau kita tengok, walaupun putih sedang mengawal file D, dia punya queen masuk ke kawasan lawan, tapi sebenarnya dia pun tak boleh nak buat apa-apa kat sini. Sebab dia tak mempunyai jalan, dia tak mempunyai ruang ataupun cara untuk masuk. Salah satu cara yang dia boleh buat ialah knight ke G5 untuk menyerang pawn di F7. Namun, knight ni seperti yang saya bagi tahu tadi, tak boleh nak bergerak sekarang ni sebab sedang dipin oleh queen kat situ. Jadi dalam posisi ni sebenarnya kedua-dua pemain tak boleh nak membuat gerakan, tak ada idea serangan untuk dibuat. Namun pada move ke-30 ni, GM Nigel Short sebenarnya telah menjumpai satu idea yang sangat bagus, yang sangat hebat dalam posisi ni. Jadi kat sini korang boleh cuba untuk pause video ni kejap dan cari apakah gerakan dan apakah idea yang ingin dibuat oleh Nigel Short kat sini. Kita ada gerakan king ke H2. Baik, apakah idea di sebalik gerakan king H2 ni? Kita akan tengok sebentar saja lagi. Bagi Yan Timan dan bagi kebanyakan pemain catur yang lain, gerakan seperti king ke H2 ni merupakan satu gerakan yang biasa dan tidak membuat apa-apa. Jadi hitam kat sini dia tak mengesyaki apa-apa. Oleh itu dia membuat gerakan yang biasa kat sini, iaitu rook ke C8. Namun gerakan selepas itulah yang membuatkan pemain hitam dan juga pencatur-pencatur lain terkejut, iaitu gerakan king ke G3. Okey, kita nampak king daripada G1 pergi ke H2 dan seterusnya pergi ke G3. Kenapakah gerakan ini dimainkan? Sudah semestinya king ni sebenarnya ingin menyertai serangan
queen ke arah petak G7 kat situ dan ingin membantu untuk membuat checkmate. Nampak kat sini. Jadi ini sebenarnya idea yang sangat baru, yang sangat fresh. Tak ada orang lain yang pernah buat sebelum ni. Jadi untuk Nigel Short mencari idea serangan macam ni merupakan satu pemikiran yang sangat bagus lah. Kat sini hitam sebenarnya sudah terlambat sebab dia buat gerakan rook ke C8 tadi tidak membantu untuk dia bertahan. Sepatutnya pada gerakan ke-31 selepas king ke H2, mungkin hitam boleh buat gerakan bishop ke C8 menyerang rook di D7. Dan dalam posisi ni kita dapat tengoklah hitam akan sempat untuk mempertahankan diri dan kedua-dua pemain kemungkinan akan berakhir dengan seri. Namun selepas gerakan king ke G3, kita ada sambungan seperti rook C ke E8 kat situ. Macam biasa, putih meneruskan dengan plannya king ke F4, bishop ke C8 untuk mengancam makan rook di D7. Namun putih semestinya tidak mengendahkan hal ni. Dia gerakkan saja king ke G5. Kenapa? Sebab checkmate lebih penting daripada kerugian. Betul tak? Oleh sebab itu, dalam posisi ini, Yan Timan ataupun hitam telah memilih untuk resign dan menyerah kalah. Kenapa? Sebabnya kat sini, contohnya kalau hitam memilih untuk makan rook tu, kita ada king ke H6, satu gerakan yang senang mengancam untuk membuat checkmate di G7 dengan menggunakan queen. Dan kita tengok di posisi ini memang hitam tak ada apa-apa gerakan untuk menghalang checkmate ni. Selain itu, mungkin pada gerakan sini hitam boleh cuba untuk melambatkan checkmate. Namun ini pun tak berjaya lah untuk menghalang checkmate tu. Kita ada king ke H7 boleh dimainkan kat sini. Tapi dalam posisi ini putih boleh membuat gerakan seperti queen makan pawn di G6 membuat check. Tengok kat sini, pawn tak boleh nak makan queen sebab rook akan membuat open check kat situ. Jadi dalam hal ni king terpaksa lari ke H8 dan kita ada queen ke H6 check, memaksa king untuk ke G8 dan seterusnya gerakan seperti king F6 mengancam sekali lagi untuk membuat checkmate di G7 akan tidak dapat dihalang oleh hitam kat situ. Baik, jadi apa yang kita boleh belajar dalam game ni ialah king sebenarnya berupaya untuk menjadi satu piece yang menyerang. Kalau kita perasan king daripada G1 gedek naik jauh tu perjalanan jauh perjalanan luas pandangan kat situ king tu sangat senang hati untuk bergerak tanpa dikacau oleh piece-piece hitam dia happy je dia suka-suka je pergi macam tu, tak ada siapa boleh kacau, tak ada siapa boleh buat apa-apa. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video lain yang menarik. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.